اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab Aqidah ataupun kitab yang membincangkan tentang akidah mengikut manhaj salaf yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفِ. Maksudnya, kami tidak mengangkat pedang, maksudnya memerangi terhadap seorang pun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali terhadap orang yang wajib dihadapi dengan pedang, yakni diperangi. Jadi kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kami la nara, maksudnya kami tidak berpegang as-sayf, as-sayf makna pedang, ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ke atas seorang pun daripada umat Rasulullah. Dia perkataan as-sayf di dalam perkataan Imam At-Tahawi adalah kiasan daripada bunuh. Maksudnya adalah kita ahlu sunnah wal jamaah tidak berpegang dan tidak beriktiqad bahawasanya boleh kita bunuh siapa pun di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi ataupun kita ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahawasanya tidak halal, tidak boleh kita bunuh orang Islam. Darah orang Islam adalah haram, maksudnya tidak boleh kita bunuh. Okey, itu maksud. Jadi tidak semudah kita nak menghalalkan darah orang Islam. Begitu ahlu sunnah wal jamaah berpegang. Dia melainkan apabila ada sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak kita bunuh orang Islam, maka barulah boleh bunuh. Selama tidak ada sebab yang syarak izin untuk kita bunuh orang Islam, maka tidak boleh kita bunuh. Darah orang Islam adalah haram. Darah orang Islam tidak boleh kita bermudah-mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara. Darah orang Islam haram, kita kena jaga darah orang Islam. Kita kena jaga darah orang Islam. Tidak boleh kita bermudah-mudah untuk menumpahkan darah orang Islam. Baik. Melainkan apabila ada sebab yang diizinkan oleh syarak. Dia ada tiga perkara yang boleh kita bunuh orang Islam. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-thayyibuz zani. Maksud dia seorang yang pernah berkahwin lalu dia berzina, maka halal darah dia. Apabila sabit kesalahan dia sebelum daripada nikah dah, betul dia zina pula, sabit kesalahan. Sabit kesalahan ni sama ada dia iqrar, dia mengaku, ataupun ada 4 orang saksi yang adil bersaksi di atas perbuatan dia, maka kena rejam sampai mati. Okey, itu hukum Islam. Manakala kerajaan yang tidak melaksanakan hukum Islam, kerajaan dosa.
Itu sebenarnya hukum Islam. Mana-mana kerajaan tidak menjalankan hukum Islam, dia menanggung dosa. Baik, sebab itulah kita kena memilih mana-mana kerajaan yang ingin melaksanakan hukum Islam. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Maksudnya kalau sekiranya dia tu bunuh orang Islam, maka di sini ada hukuman yang dinamakan sebagai qisas, bunuh balah. Okey, halal darah dia ketika dia bunuh orang Islam. Yang ketiganya kata Rasulullah, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggal agamanya dan dia berpisah daripada jamaatil muslimin. Maksud berpisah daripada jamaah ni adalah dia murtad, wal iyad billah. Jadi orang tu pada asalnya Islam, lalu tu dia murtad, maka halal darah dia. Okey, ni tiga sebab yang halal darah orang Islam. Tidak boleh kita nak menghalalkan darah orang Islam dengan sewenang-wenangnya, melainkan ketika ada sebab yang diizinkan oleh syarak untuk kita membunuh orang Islam. Sayyidina Uthman ketika rumah dia dikepung, maksudnya ketika dia ingin dibunuh oleh orang, Sayyidina Uthman di zaman pemerintahan, kan Sayyidina Uthman dibunuh kan, masa orang nak bunuh dia saat itu, dia kebal lagu mana, mu dengar tak Rasulullah? Sebab orang yang nak bunuh dia tu ada yang mengaku orang Islam. Nak bunuh Sayyidina Uthman, sahabat Rasulullah yang dijamin syurga, kerana melihat Sayyidina Uthman, dia berpandangan bahawa Sayyidina Uthman zalim dan seumpamanya. Maka Sayyidina Uthman kata, mu tahu tak Rasulullah kata tidak halal darah orang Islam mereka dengan tiga perkara ni yang kita sebut tadi. Yang pertamanya orang yang berzina sedangkan dia telah berkahwin, yang keduanya dia murtad, yang ketiganya dia membunuh orang. Kata Sayyidina Uthman, aku di zaman jahiliyah dan zaman Islam aku tidak pernah berzina. Aku start daripada aku memeluk Islam sampai ke sekarang aku tidak pernah murtad. Aku tidak pernah membunuh orang melainkan dengan kebenaran dalam peperangan lawan orang kafir je. Kenapa mu nak bunuh aku? Kata Sayyidina Uthman. Jadi kita kena ingat, orang Islam dia tidak boleh bunuh orang Islam yang lain, melainkan apabila ada sebab yang diizinkan oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'ati Allah azza wa jalla fariidatan ma wa nara ta'atahum min ta'ati Allah azza wa jalla fariidatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis-salah wal mu'afah. Maksudnya, kami tidak membolehkan memberontak terhadap para pemimpin dan ulul amri meskipun mereka zalim. Kami tidak mengutuk mereka dan kami tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Imam At-Tahawi menyebut bagaimanakah yang perlu dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam At-Tahawi, kami tidak berpandangan harus keluar, maksudnya keluar harus menggulingkan kerajaan. Itu maksud menggulingkan pemerintah, kami tidak berpandangan begitu. Walaupun mereka itu melakukan kezaliman, walaupun mereka zalim, mereka jahat, kami tidak berpandangan bahawasanya boleh guling kerajaan. Ini apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengharuskan guling kerajaan. Nanti kita akan cerita secara ringkaslah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kerajaan dia terbagi kepada dua secara asas. Yang pertamanya, dia memerintah menggunakan Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis adalah sebagai sandaran di dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya adalah kerajaan yang tidak menjadikan Quran dan hadis sebagai sandaran hukum. Maksudnya dia telah mengambil undang-undang daripada kafir dan dipraktikkan di dalam negara dia. Okey, kita ada dua. Pemimpin Islam, pemimpin mana-mana negara ataupun pemimpin Islam, yang pertama dia memerintah negara berdasarkan kepada Quran dan hadis. Yang keduanya adalah memimpin negara tapi mengambil undang-undang yang diciptakan oleh orang kafir, mengenepikan undang-undang yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis.
Okey, kita bagi dua. Yang pertama, golongan hak yang pertama, pemerintah yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan di dalam undang-undang dalam negara mereka. Tiba-tiba dia melakukan kezaliman. Pemerintah tersebut melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melewat sembahyang, kadang-kadang togok agak, tetapi dalam pelaksanaan undang-undang tetap dia menggunakan undang-undang Islam. Maka pemerintah yang sebegini tidak boleh kita guling dia, tidak boleh kita angkat senjata lawang dia, tidak boleh. Walaupun dia melakukan kezaliman, cuma tidak boleh saat itu. Sudut mana tidak boleh? Sudut benda, sebab benda tidak boleh. Di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian daripada ulama fiqh berpandangan bahawasanya perbuatan kita mengguling mereka menyebabkan akan berlaku kerosakan yang lebih besar. Perbuatan kita menggulingkan kerajaan begitu akan menyebabkan berlaku kerosakan yang lebih besar. Jadi kita nak menghilangkan suatu mudarat, jangan terjadi mudarat yang lebih besar. Hak yang pada sepatutnya memang kesalahan hak yang dilakukan oleh mereka tetap kesalahan. Dan kita kena ingat tidak ada yang maksum daripada melakukan dosa melainkan para nabi. Mana-mana pemerintah sekalipun dia tidak maksum daripada melakukan dosa kerana dia bukan nabi. Cuma ketika dia melakukan kejahatan, baik, adakah boleh ketika dia melakukan kezaliman, ambil harta orang sebagai contoh, minum agak sebagai contoh, semayang kadang-kadang dok semayang sebagai contoh, tapi masih lagi tidak terkeluar daripada agama Islam, adakah boleh kita nak guling dia? Ahlus Sunnah wal Jamaah kata tidak. Tidak boleh kita nak gulingnya. Sebab dia di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh, yang mana sebahagian daripada ulama fiqh menyebut bahawasanya untuk mengelak daripada berlaku kemudaratan yang lebih besar. Memang kejahatan yang dibuat satu kemudaratan, tapi takut kita angkat senjata akan berlaku kemudaratan lebih besar. Akhirnya meninggal anak yatim yang begitu ramai, ibu tunggal yang begitu ramai, kediaman tidak ada. Akhirnya orang-orang Islam sendiri akan menjadi pelarian, sebagaimana yang berlaku ni di zaman kita ni sebahagian daripada negara Islam. Cuba kita tengok di Syria, ramai mana perempuan menjadi ibu tunggal, ramai mana budak-budak yang jadi yatim piatu terpaksa menjadi pelarian di negara orang. Kalau menjadi pelarian di negara Islam, mungkin selamat lagi akidah dia. Dan ada sebahagian yang menjadi pelarian di negara bukan Islam, melahirkan anak di sana, anak membesar di sana, akhirnya anak meninggal agama Islam itu sendiri. Dan ni realiti yang berlaku di zaman kita. Amba bukan cerita ni, amba follow beberapa orang pelarian, ataupun amba sampai berita kepada amba beberapa orang pelarian yang asal daripada Syria, yang mana mereka tinggal di negara bukan Islam. Akhirnya anak mereka bergaul dengan orang-orang Kristian daripada kecil sampai ke besar, akhirnya meninggal agama Islam itu sendiri. Baik, jadi oleh kerana melihat kepada akan berlaku kemudaratan yang lebih besar, sebahagian ulama melihat di situ, maka tidak boleh kita menggulingkan kerajaan tersebut. Apatah lagi dia adalah kerajaan Islam yang menggunakan undang-undang berpandukan kepada Quran dan hadis, tapi dalam masa yang sama ada kejahatan-kejahatan yang dia buat. Okey, ni satu golongan. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak menjadikan Quran dan hadis sebagai panduan pelaksanaan hukum di dalam negara mereka. Baik, ataupun hanya sudut-sudut yang tertentu sahaja mereka menjadikan Al-Quran sebagai hadis, mungkin daripada sudut buat muamalah, sudut tu. Oleh kerana masyarakat setempat tak ambuh dah, tak ambuh benda riba-riba ni, maka dia pun ciptakan benda pinjaman patuh syariah, sudut tu. Tapi daripada sudut pelaksanaan hukum hudud, hukum qisas dan undang-undang Islam yang lain, mereka abaikan, mereka guna undang-undang yang dicipta oleh orang kafir. Maka sebenarnya pemerintah yang sebegini tidaklah dilarang untuk kita gulingkan. Apatah lagi di zaman kita ni bukan guling melalui senjata, bukan kita guling dengan cara kita ngundi. Baik, dia tidak berlaku kemudaratan yang lebih besar. Jadi mana-mana pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam melaksanakan hukum hakam Islam,
maka mesti kita kena gulingkan kerajaan begini. Tapi bukan guling dengan senjata, maksudnya dalam pilihan raya kita guling, kita naikkan mana-mana pemimpin yang ingin melaksanakan hukum Islam. Baik, cuma akan datang kalau dia tidak laksanakan hukum Islam yang pemimpin tersebut, kita tekan pula, kita suruh dia laksanakan hukum Islam, kena kotakan janji yang mu janjikan lepas dah bahagian kita. Cuma akan datang kalau ada mu boleh buat dah, tiba-tiba mudah buat juga, jadi kita cakap pula, kita tegur pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Kata Imam At-Tahawi, kita tidak boleh berdoa ke atas mereka itu, la nad'u alaihim, maksudnya kita tidak boleh berdoa mudarat kepada pemerintah Islam walaupun mereka itu zalim, selama mana gini, walaupun pada asalnya tidak boleh kita berdoa untuk memberi kemudaratan kepada pemerintah Islam. Tetapi kalau sekiranya mereka menzalimi kita, kalau sekiranya mereka itu menzalimi kita, maka orang yang dizalimi boleh berdoa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika Rasul utuskan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke negara Yaman untuk menjadi qadi di sana. Kata Sayyidina Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum, mu kena jaga doa orang yang dizalimi, kerana doa orang yang dizalimi tidak ada hijab. Allah Subhanahu wa taala mustajab doa. Ketika kita dizalimi oleh pemerintah, boleh kita berdoa kepada dia. Tetapi kalau kita tidak dizalimi, maka tidak boleh kita berdoa keburukan kepada mereka. Baik. Dan tidak boleh keluar daripada ketaatan kepada mereka. Tidak bolehlah kita nak membelok dan seumpamanya selama mana dia saat itu Islam, dan selama mana dia menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan kepada hukum hakam yang undang-undang di dalam negara. Baik. Kami memandang ketaatan kepada mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang diwajibkan ke atas kita. Jadi melakukan ketaatan kepada pemerintah adalah kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Sebab Allah Ta'ala buat begitu dalam Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan segala pemimpin di kalangan kamu. Tetapi kena ingat, taat kepada pemimpin ada batasan dia, selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Tapi apabila memerintah menyuruh kita melakukan maksiat, haram sama sekali, tidak boleh kita taat kepada pemimpin tersebut. Bukan setakat tidak boleh kita taat, bahkan mesti kita kena engkar. Dan jihad yang paling besar sekali adalah, antara jihad yang paling besar ataupun jihad yang paling afdal adalah bercakap benar di sisi pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyuruh kita melakukan maksiat, pemimpin yang melakukan kejahatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad adalah kalimatu haq inda sultanin jair. Seafdal jihad adalah perkataan yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, dan kita sentiasa berdoa kepada mereka itu dengan kebaikan dan keselamatan. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang. Jadi kita berdoa kepada kebaikan dan keselamatan kepada sultan kita, kepada raja kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, selama mana mereka tidak melakukan ataupun selama mereka tidak terkeluar daripada agama Islam. Tapi kalau mereka itu terkeluar daripada agama Islam, maka tidak boleh lagi kita berdoa kebaikan kepada mereka. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa antara kufran bawaha, mu tidak boleh menggulingkan kerajaan kalau sekiranya mu tengok dia saat ni itu melakukan kufur yang jelas. Kalau kekufuran yang jelas nyata daripada mereka, baru boleh menggulingkan. Kalau sekiranya guling kita boleh, apatah lagi kalau berdoa keburukan kepada dia, lebih lagi boleh kalau dia melakukan perkara yang kufur. Baik. Katanya lagi, kata Imam At-Tahawi lagi, wa nattabi'us sunnata wal jama'ata, wa nattabi'us sunnata wal jama'ah, waltizam bis sunnati wal jama'ah, wa najtanibu syudud wal khilaf wal furqah. Maksudnya kami mengikut akan sunnah dan jamaah. Sunnah maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jamaah maksudnya jamaatil muslimin, maksudnya tidak keluar daripada jamaah
orang Islam, dan serta menjauhi keganjilan dan perselisihan dan perpecahan. Dia tidak mengikut jamaah. Dia dua. Yang pertamanya tidak mengikut jamaah dengan makna murtad wal iyad billah. Yang keduanya tidak mengikut jamaah adalah i'tiqad. Orang itu terkeluar daripada i'tiqad yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, dan mereka yang mengambil daripada sahabat yang setelah daripada para sahabat. Contoh i'tiqad akidah puak Khawarij sebagai contoh, akidah puak Syiah sebagai contoh, akidah Mu'tazilah sebagai contoh. Maka kita kena menjauhi mereka-mereka ini. Jadi mesti kita kena berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah-akidah yang dibawa oleh sahabat dan ulama-ulama yang mengambil daripada sahabat yang datang selepas daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kitab Aqidah At-Tahawiyah kita berhenti sini dulu, kita baca kitab yang kedua pula. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis mengenali Islam, iman, ihsan dan alamat-alamat hari kiamat. Hadis yang ke-26 daripada kitab Bustanul Arifin, yang mana pada bulan lepas kita hanya sempat hurai separuh daripada hadis ini. Tinggal lagi separuh daripada hadis ini kita belum sempat hurai. InsyaAllah kita akan sempurnakan huraian hadis yang ke-26 pada malam yang mulia ini. Baik. Jadi ceritanya hadis yang ke-26 ni diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Umar menceritakan bahawasanya satu ketika Sayyidina Umar bersama dengan sahabat, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majlis. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakaian dia putih, rambut dia hitam, mari jumpa dengan Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, menyandarkan dua lutut dia kepada dua lutut Rasulullah dan meletakkan dua tangan dia di atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengajukan kepada Rasulullah beberapa soalan. Yang pertamanya dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang rukun Islam yang 5. Lepas daripada Rasul khabar, dia kata sadaqta, betul hak yang muka bawah saat ni tu. Maka kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami rasa pelik dah orang ni, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia membenarkan pula jawapan hak yang telah dia jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengajukan soalan yang kedua, dia khabar kepada Rasul, cuba cerita kepada aku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada dia tentang rukun iman yang ke-6. Lepas daripada tu dia pun tanya pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal fa akhbirni 'anil ihsan. Cuba kau cerita kepada aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kalau Islam, okey, lepas dah. Ada 5 rukun Islam, kita bincang dah. Yang keduanya kalau iman, kita bincang dah apa makna iman dan apa rukun iman. 6, kita bincang dah. Lepas tu dia tanya yang ketiga, ihsan. Apakah ihsan? Fa akhbirni 'anil ihsan. Cuba cerita kepada aku tentang ihsan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal an ta'budallaha ka'annaka tarah. Mu beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau mu tidak sampai tahap mu melihat Allah ketika mu beribadat, mu kena yakin, mu kena tanang betul-betul dalam hatimu Allah Taala sentiasa melihatmu. Itu yang dinamakan ihsan. Jadi ihsan adalah perkataan Arab sebenarnya. Ihsan pada asal dalam bahasa Arab makna dia berbuat baik. Itu makna ihsan. Dan kita di Terengganu ni perkataan ihsan memang cukup masyhur lah. Cukup masyhur. Sebab dulu ada bantuan ihsan daripada kerajaan kepada kita. Memang cukup masyhur lah perkataan ihsan. Sebenarnya ihsan ni daripada bahasa Arab. Baik. Ihsan makna dia asal makna ihsan berbuat baik, tu makna ihsan. Tetapi ihsan mengikut istilah
Dua. Yang pertamanya ihsan kepada Allah, yang keduanya ihsan kepada makhluk Allah. Dia dua makna yang berbeza. Ihsan kepada Allah maksudnya adalah seseorang beribadat kepada Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dia beribadat kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Sebelum daripada kita pergi panjang lebar masalah ni, hamba nak cerita dulu tentang bagaimanakah boleh kita beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Macam mana untuk kita mencapai martabat kita melihat Allah, kita beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Yang pertama sekali mesti kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala dulu. Mesti kita kena kenal. Orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh beribadat seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Mesti kena kenal Allah. Bagaimana kalau kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Dia kenal dia ada dua. Yang pertamanya kenal ammah, dipanggil ma'rifah am. Ma'rifah maksudnya kenal orang awam. Maksudnya dia kena kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah taala bersifat dengan segala sifat kamalat. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu pula maksud daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asma al-husna. Kenal Allah Subhanahu, mesti kena kenal Allah taala. Baik. Lepas daripada kenal Allah Subhanahu wa taala, mesti dia kena muraqabah. Maksudnya hati dia saat itu setiap saat tidak pun hilang daripada mengingati Allah. Jadi kalau orang tu duduk lalai semua hati daripada mengingati Allah, maka tidak mampu untuk dia beribadat dalam masa yang sama hati dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu untuk sampai kepada maqam ihsan, beribadat seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang hati dia sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati dia penuh dengan dunia, hati dia penuh dengan perkara-perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun masa akad takbiratul ihram dia sebut Allahu akbar, Allah Maha Agung, lepas tu baca pula wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan muka aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi, tapi hati tak tahu mana. Mulut royak lain, hati royak lain. Sebab hati tidak basuh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hati setiap saat tidak memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut kata lain, akan hati jadi lain. Memang mulut Allahu akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, tapi dalam sembahyang dia ingat kepada benda lain. Pada hakikatnya benda lain lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang dia, sehingga dalam sembahyang dia boleh ingat kepada benda lain. Lepas tu baca pula wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadap muka aku ya Allah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lebong sebenarnya. Sebab benda, sebab dia ingat benda lain. Dia ingat pun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Baik, mulut kata lain, hati ingat ke lain. Jadi maksudnya nak sampai kepada maqam ni bukan mudah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sentiasa ingat kepada Allah, hati sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu wa taala, kena buang daripada hati segala perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Buang daripada hati. Dunia hanya berada di tangan, dunia tidak ada dalam hati. Payah. Nah, cuma payah sekalipun ada jalan untuk sampai kepada perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka kami akan hidayah kepada mereka itu kepada jalan-jalan kami. Orang yang bermujahadah untuk mencari keredaan Allah, untuk mencapai maqam ihsan, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada dia hidayah. Allah taala akan bagi petunjuk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqam ihsan ni adalah beribadat kepada Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai kepada maqam ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia telah sampai kepada maqam yang cukup tinggi. Orang yang sampai kepada maqam ini, orang ini sanggup bertukar tidur dengan ibadat.
Orang ni sanggup bertukar tidur dengan ibadat. Orang ni sanggup bertukar dunia dia dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambat bunyi dengar orang bang, mari masjid. Lambat bunyi dengar orang bang, bangun daripada tidur. Lambat bunyi dengar orang bang, tinggal habis kerja. Golongan ni lah hak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah. Beberapa orang lelaki, perniagaan mereka itu, jual beli mereka itu tidak melalaikan mereka itu daripada mengingati Allah dan mendirikan sembahyang. Orang hak yang sampai kepada maqam ini, bukan setakat tu, bahkan orang hak yang sampai ke maqam, pada maqam ini sebenarnya dia telah mengecapi syurga, nikmat syurga sebelum daripada nikmat syurga yang hakiki. Dia mengecapi nikmat syurga sebelum daripada nikmat syurga yang hakiki. Nikmat syurga hak yang paling besar sekali, kita dengan nikmat syurga, bidadarinya, makanannya, minumannya, macam-macam nikmat syurga. Oh, hebat nikmat syurga. Tetapi nikmat syurga hak yang paling besar sekali adalah melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu nikmat besar syurga hak yang paling besar sekali. Hak yang paling besar sekali adalah melihat kepada zat Allah taala. Tu nikmat yang paling besar. Ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk ahli syurga ke dalam syurga, lepas tu Allah Subhanahu wa taala khabar kepada penghuni syurga, mu nak dak aku nak tambah lagi kepada mu nak dak? Turiduna an azida alaikum, mu nak dak aku nak tambah lagi, aku nak bagi lebih lagi nikmat yang aku bagi dah kepada mu. Maka penghuni syurga kata, ada lagi ke nikmat yang lebih besar, sedangkan mu telah menyelamatkan kami daripada neraka-mu dan masukkan kami ke dalam syurga-mu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibukakan hijab. Apabila dibukakan hijab, maka tidak diberi kepada mereka itu suatu nikmat yang paling mereka itu kasih, paling mereka itu suka, berbanding dengan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Melihat zat Allah taala nikmat yang paling besar sekali. Nikmat syurga yang paling besar sekali adalah melihat zat Allah taala. Dapat bidadari ke, makanan ke, minuman ke, kediaman ke, mahligai ke, apa semua sekali saat ni itu kecil belaka berbanding dengan melihat zat Allah taala. Orang yang mencapai maqam ihsan adalah orang yang beribadat dalam keadaan hati dia dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita dapat faham, apa yang kita dapat faham, bahawasanya dia telah mengecapi nikmat syurga sebelum daripada nikmat syurga yang hakiki. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan berada dalam nikmat. Maka perkataan Allah taala sesungguhnya orang yang baik berada dalam nikmat, sebahagian daripada ulama menafsirkan nikmat di sini bukan hanya khusus di negeri akhirat, bukan nikmat di sini juga di atas dunia. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau mensyarahkan ataupun menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang yang baik berada dalam nikmat, dia sebut bahawasanya nikmat di sini bukan hanya di akhirat, bukan di atas dunia. Orang yang melakukan kebaikan berada dalam nikmat kerana ketika dia beribadat seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat yang paling besar yang dicapai oleh penghuni syurga adalah melihat zat Allah taala. Rupa-rupanya dia telah mencapai nikmat tersebut di atas dunia. Jadi tidak peliklah kalau kita dengar dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala tidur sikit je, hak yang banyaknya beribadat kepada Allah. Apa siapa sanggup lagu tu? Sedangkan sebahagian daripada kita, Allah payah nak tinggal tidur, melainkan kalau benda hak yang kita dapat lebih besar daripada tidur. Payah nak tinggal tidur. Kadang-kadang anak kita nak gerak saat itu, Allah payah 18 kali 19 kali gerak, dak akan nak gerak, dak bangun lagi. Kalau mak dia gerak empat jalan, kena ayah dia gerak juga. Hak setengah-setengah tak kira, ayah gerak tok tak kira, empung tak mau bangun juga. Dah besar, kalau kecil-kecil tak apalah. Balik ayah masjid, bunyi suara ayah dia bangun dah. Kalau mak gerak dia tarik kali mula. Dah besar kok ngayah-ayah dia tak tahu. Setengah-setengah. Payah sebab sayang sedap tidur. Tapi ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala molek-molek ada. Sikit je tidur tengah malam. Hak yang banyak adalah beribadat kepada Allah.
Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang hak yang muhsinin, orang hak yang ada sifat ihsan, orang hak yang sampai kepada maqam ihsan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu dulu di atas dunia sedikit saja pada malam hari mereka tidur. Hak yang banyak mereka itu beribadat kepada Allah. Sebab dia, sebab mereka telah mengecapi nikmat di atas dunia sebelum daripada mereka itu mengecapi nikmat di dalam syurga. Baik. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Jadi maqam ihsan dia ada dua maqam. Maqam yang pertama hak ni yang maqam paling tinggi, lepas tu dia ada maqam hak yang nombor dua. Hak ni rendah sikit. Tapi dua-dua maqam ni payah juga kita nak capai walaupun maqam kedua. Usah kata maqam pertama, maqam kedua pun payah nak capai. Maqam kedua ni kalau tidak sampai melihat Allah Taala ketika sembahyang, mungkin ingat apa? Mungkin ingat Allah Taala sentiasa memerhatimu, sentiasa melihatmu. Kita kalau orang sentiasa melihat kita, kita akan jaga tingkah laku kita. Kita tak jaga tingkah laku kita ketika orang tak tengok kita. Orang tak tengok kita, kita tak jaga. Orang tak tengok kita, kita tak jaga mana tingkah laku. Tapi kalau orang memerhatikan kita, kita jaga tingkah laku. Sebab kita tengok-tengok. Kita buat contoh kan. Kita kalau duduk rumah ikut dang je kita pakai baju. Kita buat contoh gapuang lah mudah. Duduk rumah ikut dang je pakai baju. Sebab dia, sebab tak ada orang nak tengok mana. Oh, tapi tubik luar dia kena ramai mata akan tengok. Maka nak boleh ke tubik itu lama mana? Tu pilih pakaian dah sihat. Gosok pula. Gosok dah sihat. Lepas tu pilih pula wangi yang mana hak yang nak pakai. Tengok, sebab dia sampai ke begitu teliti. Sebelum daripada tubik banyak masa ambil sebab dia ingat bahawasanya orang akan pakai tengok dia. Jadi kalau buat ikut dang, kayak gini dok comel pula orang tengok. Gitu kita bila orang tengok, kita akan jaga tingkah laku kita. Tapi kalau sekiranya orang tak tengok, ikut dang je kita buat, pakai spender je. Pakai spender je. Kalau tak ada orang tu, kalau tak ada orang tu dalam rumah, tak ada orang seorang dalam rumah tu, pakai spender je masuk tandas. Tapi kalau pergi kat tandas awang, orang dah buat gitu, ada pecah. Pak benda luar kat kereta nak pergi masuk tandas, pakai pendek saja pergi tandas ada. Tengok. Jadi kita kalau sekiranya tidak sampai kepada kita melihat Allah Subhanahu taala dalam sembahyang kita, dalam ibadat kita, maka kita kena ingat bahawasanya Allah Taala sentiasa memerhati kita untuk kita jaga tingkah laku kita. Baik. Akhirnya ia meneruskan perkataannya lagi. Khabarkanlah kepadaku dari hal hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Bila kau berlaku kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang ditanya, yakni Rasulullah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya Rasulullah pun tak tahu juga. Dia kalau orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya, boleh khabarlah. Sebab kita lebih tahu. Ni orang yang ditanya pun tak tahu juga, nak khabar mana? Tu maksud dia. Lepas daripada Rasul khabar lagu tu, maka dia pun khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkanlah kepada aku daripada tandanya sahaja. Jadi Rasul tak tahu bila berlaku kiamat, dia pun minta Rasul khabar kepada dia tanda kiamat, alamat kiamat. Di alamat kiamat ni dia sebenarnya banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Cuma dalam hadis ni disebut dua tanda kiamat. Nanti kita akan tengok. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuangnya. Dia perkataan al-amah makna hamba perempuan. Apabila hamba perempuan melahirkan tuangnya, hamba perempuan melahirkan tuang, okey, itu tanda kiamat. Cuma maksud hamba perempuan melahirkan tuang dia ni, maksud dia benda sebenarnya. Di sini ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini berbeza pandangan. Jadi apabila berbeza pandangan, jadi dia
maksudnya bukanlah satu maksud daripada hadis ini, sebab ulama hadis berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama hadis menyebut bahawasanya di akhir zaman banyak berlaku peperangan. Apabila banyak berlaku peperangan, maka dalam peperangan tersebut ada tawanan. Ada tawanan. Dia dalam peperangan ni, perang orang kafir, bukan perang orang Islam. Perang orang kafir, apabila orang kafir itu ditawan, maka terserah kepada pemerintah, terserah kepada pemimpin, kepada imam. Imam nak buat lagu mana? Nak bebaskan ke? Nak minta tebusan ke? Nak bunuh ke? Ataupun nak jadikan hamba amdi? Dan boleh dijadikan tawanan perang sebagai hamba amdi. Okey, sebahagian daripada ulama menafsirkan ataupun mensyarahkan hadis ini bahawasanya di akhir zaman banyak berlaku peperangan dan orang Islam sering mendapat kemenangan. Maka apabila banyak berlaku peperangan, maka banyak tawanan dan ramai hamba perempuan. Apabila ramai hamba perempuan, maka hamba perempuan saat itu dihalal kepada penghulu dia. Orang puang halal kepada lelaki dengan salah satu daripada dua. Yang pertamanya dengan nikah, yang keduanya dengan pemilikan hamba. Kalau nikah tak lebih daripada 4. Kalau pemilikan hamba tak kira ramai mana pun. Jadi kalau dia beli hamba 1000 orang dia boleh guna. Baik, tapi ni tak ada hamba. Tak ada hamba tak boleh lah. Nikah je lah. Cuma nikah pun tak berani belaka. Pakai seorang je lah. Gitu je lah zaman kita ni. Tapi pada asalnya orang puang halal kepada lelaki dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan benda berkahwin, yang keduanya dengan pemilikan hamba. Ketika seorang penghulu dia milik hamba, dia milik hamba, lepas tu dia pun bersetubuh dengan hamba tersebut, dapat anak, maka anak saat itu adalah merdeka. Dia jadi hamba anak. Anak jadi merdeka. Dia berbeza kalau kita ada hamba, kita nikahkan hamba kita dengan orang lain. Hamba bila ada puang sekarang dia nak tak? Ambil dia nak nikah tak? Lepas tu kita nikah dengan orang, maka boleh anak. Anak tu jadi hamba. Anak dia jadi hamba. Tapi kalau Tok Guru pakai boleh anak, maka jadi merdeka. Dan hamba tu bertukar menjadi umul walad. Mengikut pandangan majoriti ulama, tak boleh dah tuang dia nak jual hamba ni. Dan hamba hak yang Tok Guru dia pakai, hak yang melahirkan anak penghulu, apabila Tok Guru mati dia jadi merdeka secara automatik. Okey, itu adalah perbincangan dalam kitab fiqh. Jadi oleh kerana anak kepada hamba hak yang dipakai oleh penghulu tu merdeka, maka anak hak yang merdeka saat itu adalah anak penghulu. Jadi seolah-olah anak saat itu menjadi tuang kepada ibu dia. Jadi oleh kerana banyak sangat hamba di akhir zaman dan orang Islam ramai menggunakan hamba, banyak hamba melahirkan anak daripada penghulunya, maka itu di antara tanda-tanda kiamat. Okey, itu satu penafsiran. Ada penafsiran yang lain, sebenarnya banyak lagi penafsiran. Hamba nak ambil benda penafsiran hak yang masyhur saja. Ada juga penafsiran yang mengatakan bahawasanya di akhir zaman terlalu banyak ataupun terlalu banyak benda penderhakaan terhadap ibu. Maksudnya anak-anak derhaka kepada ibu. Jadi kalau mu tengok semakin banyak anak derhaka kepada ibu, itu menunjukkan bahawasanya semakin dekat dengan kiamat. Baik. Seterusnya kata Nabi SAW, dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, berkaki ayam, tidak berpakaian, bertelanjang, miskin, penggembala kambing, berbangga-bangga menegak dan meninggikan binaan. Di akhir zaman orang-orang susah, mendirikan bangunan-bangunan yang besar. Cuba kita tengok di negara-negara Arab yang suatu ketika dahulu adalah orang-orang susah, tapi leni Allah Rabbi, bangunan tengok Arab Saudi sendiri, di Mekah, di Madinah, kita tengok di Qatar, kita tengok di negara-negara Arab, bangunan-bangunan, bapuk bangunan. Okey, itu di antara benda tanda kiamat. Sebenarnya bukanlah maksud haram membangun bangunan yang tinggi, bukan haram buat piti banyak pun, tapi janganlah kerana nak bermegah-megah kerana sombong. Hak tu jelas lah. Usah kata bangunan hak yang 50 tingkat, 60 tingkat. Rumah kayu besar bayang kalau buat untuk berbangga-bangga, untuk sombong pun dosa, sebab dosa kerana sombong. Baik, banyak piti buat besar mana pun rumah. Cuma antara tanda kiamat begitu. Orang hak yang berkaki ayam, nipah pun tak ada dulu. Satu. Yang keduanya,
Orang hak yang bertelanjang, maksudnya pakaian-pakaian pun tak ada, susah sangat. Pengembala kambing ni orang dah agak lah. Dia ke orang Arab, kalau pengembala kambing dah agak, tidak sama dengan pengembala unta. Orang-orang kaya, dia pengembala unta. Orang-orang kampung biasa, pengembala kambing je. Dia orang kampung biasa, orang yang dah agak, tak ada benda. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia kekayaan yang luar biasa. Akhirnya mereka melakukan ataupun membina rumah-rumah, bangunan-bangunan yang tinggi. Okey, itu tanda dekatnya dengan kiamat. Tapi yang pastinya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebenarnya lebih dekat dengan kiamat. Dan sebab itulah bermacam-macam musibah ataupun bermacam-macam bala yang kita tengok ni berlaku. Kita jangan anggap tahun depan kurang dah musibah, tahun depan kau kurang. Dah, dia semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin teruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut begitu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, maksudnya adalah hari yang berikutnya adalah lebih buruk daripada hari yang sebelum. Okey, kita tahu ni, sebagai contoh kita tahu ni Covid, benda lagi macam-macam benda jenis Covid tu benda yang akan datang nama dia wallahu a'lam, banyak lagi kita tak tahu. Baik, berapa dah lagi yang kita kena cocok pun tak tahu. Lepas tu benda banjir, kita jangan anggap akan datang tak banjir dah. Kita setiap tahun ada sama, dak negeri tu, negeri ni, dak negeri ni, negeri ni, dak negeri ni, tu kau sama. Kau selama ke ni Kelantan Terengganu ni berau, ni Selangor pula dah. Akan datang ke tahun mana pula. Baik, begitu. Itu di antara benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu di antara tanda dekatnya dengan kiamat. Kita semakin dekat dengan kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Kata Rasul, dibangkit aku dengan kiamat seperti dua jari ni. Dekat sangat. Ni dua jari dekat sangat. Dah Rasul dengan kita 1400 tahun lebih dah. Kita semakin dekat dengan kiamat. Cuma bila Allah Taala lebih mengetahui. Tapi jangan pula kita dekat-dekat kiamat tiba-tiba ada orang yang ramai kita ni tahun sekian berlaku kiamat. Tu jangan percaya, tu pelawak. Tak betul. Sebab bila berlaku kiamat Allah Taala saja lebih mengetahui. Tu tak betul, tu ada tau. Bila tahun sekian, setahun sekian. Baik, tak boleh, tu tak betul, tu tak betul. Baik. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kata dia, kemudian ia pun pergi. Lalu aku terdiam beberapa lama. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maksudnya kemudian lelaki itu pun pergilah. Lepas daripada itu dia pergi. Habis dah soalan dia Rasul jawab, dia pergi. Lalu aku terdiam beberapa lama. Maksudnya senyap, tak ada cakap benda lah dengan Rasul tentang peristiwa tersebut. Ada riwayat menyebut 3 malam. Lepas daripada cukup 3 malam, setelah itu Rasulullah berkata, "Hei Umar, adakah engkau tahu siapa orang yang bertanya itu?" Berkata aku, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi orang yang bertanya saat itu, Allah dan Rasul lebih mengetahui, aku tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya itulah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu. Itu Jibril sebenarnya hak mari. Jadi hak yang mari berupa dengan seorang lelaki adalah malaikat Jibril. Di malaikat Jibril rupa paras dia hak yang asal bukan macam kita. Tetapi Allah Ta'ala bagi kepada dia boleh berupa manusia. Sebab itulah kita kena ingat, apabila ni disebut dalam hadis yang sahih, maka di antara akidah kita tentang malaikat, kita kena berkeyakinan bahawasanya malaikat boleh berupa dengan manusia. Kita tak boleh berupa dengan malaikat. Kita je lah. Tu nyamuk-nyamuk tak jadi juga. Sebab kita tak tengok lagu mana bentuk malaikat yang asal. Coteng-coteng muka, nak nyamuk-nyamuk jadi malaikat dah jadi kita. Malaikat ni memang dia boleh berupa bentuk dia kepada manusia. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali malaikat berupa dengan seorang sahabat yang dinamakan sebagai Dihyah Al-Kalbi. Sekerap kali hak ni dia berupa dengan seorang lelaki hak yang tidak dikenali. Malaikat boleh berupa manusia. Okey, ni tentang antara benda hak yang mesti kita kena pegang, berkeyakinan hak yang berkait dengan para malaikat. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila Rasul kata malaikat Jibril yang mari saat itu untuk mengajar kamu agama kamu, maka kalau sebut kata agama kita, dia merangkumi di atas soalan-soalan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam soalan tersebut ada 5. Yang pertamanya ditanya tentang Islam, yang keduanya tentang iman,
yang ketiganya tentang ihsan, yang keempat tentang kiamat. Kiamat ni masuk di bawah rukun iman. Yang kelimanya tanya tentang tanda kiamat, juga masuk di bawah rukun iman. Tinggal lagi 3. Iman, ihsan, Islam, ataupun Islam, iman dan ihsan. Kalau sebut kata agama kita, dia terdiri daripada 3 ni. Ni agama kita. Agama kita, orang beragama, maksud dia orang beragama, orang yang mesti kena cukup 3 perkara ni. Mesti kena cukup rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya maka inilah hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Salah rahimahullahu taala, iaitu dari hadis pertama hingga hadis ke-26. Dan di antara hadis lain yang merupakan asas-asas agama Islam ialah hadis ke-27. Jadi hadis ni yang daripada hadis pertama sampai ke hadis yang sekarang ni termasuk daripada hadis yang menjadi asas kepada agama Islam. Penting, perlu kita kena mendalami hadis-hadis ini. Jadi seterusnya hadis yang ke-27. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita yang kita adakan pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh juga kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada nak tanya benda. Hukum mengucapkan hari selamat hari Natal. Baik. Hukum mengucap selamat hari Krismas lah. Kalau tanya hamba kata haram. Kalau tanya hamba kata haram. Tidak dibolehkan. Baik. Tidak dibolehkan kalau tanya hamba. Dan pandangan yang mengatakan tidak dibolehkan adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hanbali, pandangan mazhab Maliki dan pandangan mazhab Hanafi. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Hukum dia adalah haram. Baik, okey, itu yang pertama. Ada sebahagian yang mengatakan harus. Ada sebahagian daripada ulama muasarah mengatakan harus. Kerana dia kata mana? Dia kata kalau tengok kepada kitab-kitab fiqh dulu kata haram kita mengucapkan selamat hari Krismas kepada orang Kristian. Baik, dia kata alasan dia adalah kerana dulu kalau ucapan tersebut adalah kita mengiktiraf agama dia. Tapi sekarang ni dah bukan kita mengiktiraf akan agama dia, cuma kita hidup dalam masyarakat majmuk, kita cuba menggembirakan dia sahaja, sekadar tu je lah, bagi ucapan sekadar tu je. Baik, sebenarnya apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama muasarah begitu adalah tidak betul. Sebab ulama dulu dia kata kalulah ucapan ni disebut dalam kitab-kitab fiqh, kalau ucapan mengiktirafkan agama dia bukan setakat haram, bahkan kufur. Kalau ucapan kepada ataupun ucapan amba dak sebut dak reti nak sebut ucapan benda dak apa dak belajarlah benda hok dak pakai gitu. Baik, jangan kata hamba kerah, hamba royak ni mengikut pandangan ulama mu'tabar. Apa yang disebut oleh ulama fiqh? Ulama fiqh menyebut pengucapan tahniyah kepada orang kafir pada hari raya mereka adalah kufur kalau sekiranya mengiktirafkan agama dia. Hak yang haram bagi yang tidak mengiktirafkan agama dia. Tiba-tiba bagi sebahagian daripada ulama masa kini, dia kata hak yang kata ulama dulu kata haram saat itu kerana melihat kepada illah ulama dulu kerana pengucapan adalah pengiktirafan kepada agama dia. Tapi sekarang ni pengiktirafan kita ucap, kita tidak mengiktirafkan agama dia. Sebenarnya silap. Dia tak baca molek apa yang disebut dalam kitab dulu. Cuma bercerita lagu mana menurut pandangan 4 mazhab hukum dia adalah haram. Cuma ada sebahagian daripada ulama masa kini mengatakan harus. Sebaik-baiknya elokkan. Jangan sekali-kali kita buat perkara tersebut. Betul kita di Terengganu, mana ada orang Kristian di Terengganu. Baik, kita kalau kita buka ruang begitu, kita kena ingat walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi dan Nasara dia tidak redha sama sekali melainkan mengikut agama mereka. Hari ni mengingat dia redha mengucap tahniah, mengingat dia redha setakat dia suka kepada muda, dia nak lebih daripada tu. Akhirnya cuci kuih, akhirnya cuci gereja, akhirnya membantu di dalam membina berhala. Dia akan jadi lagu tu kalau kita buka ruang kepada orang Islam. Baik, jadi benda yang berkait dengan akidah, berkait dengan prinsip kita jangan gadaikan. Tidaklah Islam tidak melarang kita buat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak menghalau kita daripada kampung halaman. Tetapi
dalam hal kita buat baik, kita ada akidah yang mesti kita kena jaga. Baik, kalau tanya hamba kata haram. Kalau misalnya nak buat juga, tu ambil pandangan hak yang kata boleh. Hamba dah suruh ambil. Kalau hamba kata haram, hamba kata tak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Jangan kata ulama ni bukan hamba dah tahulah ke hak yang hak yang kata boleh tu hamba tak tahu, hamba tahu. Tapi hak yang kata boleh tu pandangan dia adalah tersilap. Hak yang kata boleh, siapa pun dia. Okey, jelas wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Ghairil maghdubi alaihim dengan him boleh. Okey. Jadi baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tiba-tiba orang baca ghairil maghdubi alaihim, tidak baca him, dia baca him. Okey, baca him, tak baca him, salah. Tapi salah tersebut masih lagi dalam kategori salah yang kecil. Maksudnya sembahyang dia, Fatihah dia sah, Fatihah dia masih lagi betul. Maksudnya Fatihah dia masih dikirakan sah lagi. Cuma mesti kena perbetulkan lah. Jangan baca him, bukan him, dia he. Kan kita bukan kita belajar kan ha, kita tak kata ha bawah he, kita kata ha bawah he. Kena baca molek. Kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, jangan him. Macam banyak orang baca bismillahirrahmanirrahim, bukan he, him, alhamdulillahirabbil alamin, min. Tu salah tu sebenarnya, kena baca min. Tapi kesalahan tersebut masih lagi sah Fatihah dia, wallahu a'lam. Okey, ada kesalahan lain? Tak ada, kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.